Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video rakaman slide yang seterusnya adalah berdasarkan 10.5, iaitu chemical properties of carboxylic acid. Okey, so untuk chemical properties of carboxylic acid, okey, kita pecahkan kepada 3 bahagian utamalah, iaitu yang pertama, carboxylic acid ni dia ada C double bond OH. Okey, so bahagian pertama, dia ada bahagian yang aktif, iaitu bahagian OH. Jadi dia boleh bertindak sebagai asid. H plus dia boleh dikeluarkan daripada COOH. Okey, karboksilik juga dia boleh tukar OH dia. Dia boleh substitute OH dengan kompaun-kompaun lain, dan dia juga boleh mengalami reduction. Jadi kita tengok satu-satu apakah tindak balas yang boleh dilakukan oleh carboxylic acid. Okey, kita tengok tindak balas pertama dia boleh bertindak sebagai asid. Nama dia pun carboxylic acid. Bermaksud dia boleh donate H+, okey, daripada kompaun dia. Jadi tindak balas dia yang pertama adalah dia boleh mengalami neutralization with a base. Jadi asid carboxylic boleh bertindak balas dengan strong base, contohnya NaOH. Dia akan menghasilkan salt and water. Jadi tindak balas pertama dia adalah boleh bertindak balas dengan strong base. Okey, contohnya NaOH. Okey, yang kedua, dia juga boleh bertindak balas dengan sodium hydrogen carbonate. Okey, ni pun adalah base. Cuma base ni dia ada CO3. Jadi bila ada CO3, dia akan menghasilkan salt, ada carbon dioxide bersama-sama dengan air. Tu yang beza dia. Kalau dia react dengan NaOH, dia akan form salt and water saja. Kalau carboxylic acid bertindak balas dengan NaHCO3 ataupun Na2CO3, dia akan produce salt juga, tapi ada bersama-sama carbon dioxide and water. Tu tindak balas dia yang pertama sebagai asid. Okey, contoh dia kita tengok. Okey, dah bagi benzoic acid. So benzoic acid ni ada COOH. Jadi dia boleh lepaskan H+. Kepada siapa? Kepada base ni, dia akan produce salt. Okey, salt dia ada kat sini. And water. So salt dia adalah COO- Na+. Okey, contoh kedua sama juga. Kita ada carboxylic acid, 3 karbon. Nama dia propanoic acid. React dengan base jenis yang kedua, iaitu NaHCO3. Tadi kita bincang, apabila react dengan NaHCO3, dia akan menghasilkan salt, COO- Na+, tapi ada bersama-sama carbon dioxide and water. So beza dia situ je. Penggunaan base yang berbeza. Produk dia tetap dapat salt, tetapi ada carbon dioxide, dan ada yang tak ada carbon dioxide. Okey, tindak balas dia yang seterusnya, carboxylic ni dia boleh bertindak balas dengan electropositive metal. Apa yang dimaksudkan dengan electropositive metal? Metal yang aktif lah, contohnya sodium, kalium, kalsium, magnesium. So macam mana cara dia bertindak balas? Okey, dia akan replace H. Sama macam tadi juga. Tadi dengan base, dia akan keluarkan H. Okey, dan akan diganti dengan metal. So dia akan keluar sebagai H2. Jadi metal akan ambil alih tempat H. Dia akan jadi O- metal plus. Jadi metal tu boleh jadi apa-apa saja metal seperti kat atas. Contohnya COOH bertindak balas dengan metal K,
Jadi COOH akan jadi COO minus K plus. H dia keluar sebagai hydrogen gas. Okey, itu tindak balas dia yang kedua. Yang pertama, dia boleh bertindak balas dengan strong base. Yang kedua, dia boleh bertindak balas dengan metal. Okey, seterusnya, tindak balas carboxylic acid. Dia juga boleh keluarkan OH dia. Dia ada C double bond O, OH. Jadi carboxylic boleh keluarkan OH dan OH ni akan ditukar ganti. Dia akan mengalami substitution. Ditukar ganti dengan beberapa reagen yang sesuai. Tak semua boleh tukar ganti dengan OH. Hanya pertama, sama macam kes alkohol lah, dia boleh guna SOCl2, dia akan tukar dengan chlorine. PCl5, so dia akan substitute dengan chlorine. PCl3 also, dia substitute dengan chlorine. Jadi yang sesuai tiga benda ni, SOCl2, PCl5, PCl3 dan semua chlorine. Dan dia ada byproduct. Byproduct ni mengikut reagen yang digunakan. Contohnya dia guna SOCl2, dia akan keluar byproduct SO2 plus HCl. Kalau dia guna PCl5, byproduct dia adalah POCl3. Kalau dia guna PCl3, byproduct dia adalah H3PO3. Okey, jadi carboxylic boleh tukar OH dengan kumpulan klorin. Jadi kumpulan klorin ni kita sebut asid klorat. Kan, asid klorat sebab dia ada klorat ion dekat situ. Okey, so cuba tengok beberapa contoh tindak balas lah. Kita boleh ambil apa saja carboxylic acid. Okey, contohnya sini carboxylic acid. Dan carboxylic acid ni kita fokus kepada OH sini. Jadi apabila kita react dengan tiga benda tadi, iaitu SOCl2, OH akan ditukar dengan chlorine. Hal lain tak ubah. PCl5 sama juga, OH akan ditukar dengan chlorine. PCl3, OH akan ditukar dengan chlorine. Beza dia apa dia? Beza dia adalah byproduct ni. Jadi hak sama adalah dia akan substitute chlorine, menggantikan OH. Okey, seterusnya, siapa pernah dengar ester? So kalau kita tengok, kita selalu dengar ester ni. Apa dia ester tu? Macam mana cara nak hasilkan ester? Okey, so di sini kita boleh hasilkan ester. So ester ni dia hasilkan dengan menggunakan gabungan antara karboksilik dan juga alkohol. Ester ni dia bergabung antara karboksilik dengan alkohol. Okey, di mana karboksilik dia akan keluarkan OH. Sini ada OH ni, silap. Okey, karboksilik akan keluarkan OH, di mana OH ni akan keluar daripada karbon dia, dan alkohol akan keluarkan H. Jadi karboksilik akan tinggal C double bond O sahaja. Dia tinggal gone ni. Sebab OH dia dah disingkirkan. Dan tempat OH akan diganti dengan O. O daripada siapa? O daripada alkohol. Dia bergabung. Jadi jadilah ester. Formula dia adalah R C double bond O. Lepas tu C ni sambung kepada O. O sambung lagi kepada R. Dia ada C double bond O, O, R. R ni diapit antara dua COO. Okey, dan OH dengan H keluar sebagai air. Jadi, okey, contoh dia, kita ada propanoic acid. So, kita tengok, karboksil ini ada 3 karbon. 1,
2, 3. Okey, dia akan buang OH. Produk dia, karboksilik akan ada masih kekal 3 karbon. 1, 2, 3. OH dia diganti dengan alkohol. Okey, alkohol di sini ada 2 karbon. CH3, CH2, OH. Jadi dia akan ambil RO. O akan attach kepada karbon dan O ni akan ada CH2, CH3. Okey, ini daripada alkohol. Jadi dia bergabung, keluarlah sebagai ester. Okey, ini adalah reaction karboksilik dengan alkohol, dia boleh menghasilkan ester. Okey, jadi dalam alkohol pun ada. Alkohol bertindak balas dengan karboksilik menghasilkan ester. Jadi kalau kita belajar alkohol, kita jumpa reaction ni. Kita belajar karboksilik pun kita jumpa reaction yang ni. Kalau kita belajar ester pun kita akan jumpa reaction yang sama hak ni juga. Sebab dia berkait antara satu compound dengan compound yang lain. Tindak balas karboksilik yang seterusnya adalah penghasilan asid anhidride. Okey, ada perkataan asid anhidride. Okey, bermaksud dia adalah salah satu kumpulan asid yang dihasilkan oleh karboksilik asid. Karboksilik asid tu satu compound. Okey, dia boleh menghasilkan karboksilik bergabung dengan karboksilik menghasilkan asid anhidride. Okey, apa maksud asid anhidride ni? Okey, di mana karboksilik ini adalah karboksilik yang pertama. Ini adalah karboksilik yang kedua. Jadi karboksilik yang pertama bergabung dengan karboksilik yang kedua, dia akan form anhidride. Dia akan guna salah satu O. O ni boleh mari daripada karboksilik pertama ataupun dia juga boleh mari daripada karboksilik yang kedua. Yang penting formula dia adalah R C double bond O diapit oleh O, dia ulang balik C double bond O R. Jadi sebelah hak biru kiri adalah daripada karboksilik pertama. Sebelah hak merah kanan daripada karboksilik yang kedua. Okey, ni katalis dia lah. Okey, jadi asid boleh menghasilkan asid lain, nama dia adalah anhidride. Okey, contoh dah kita tengok. Dia bagi dua jenis asid bergabung. Okey, asid apa yang guna ni? Okey, yang pertama, dia bagi ethanoic acid ni. Ethanoic acid. Ni 1, 2, 3. Propanoic acid. Jadi asid ni 2 karbon bergabung dengan asid ni 3 karbon, dia akan form anhidride. So, macam mana cara anhidride terhasil? Kita gabung saja C double bond O dengan C double bond O asid kedua dihubung oleh O. Salah satu O. Sebelah kiri dapat 2 karbon, sebelah kanan dapat 3 karbon. Sebelah kiri mari daripada ethanoic acid, sebelah kanan mari daripada propanoic acid. So dapatlah anhidride. So gitulah. Okey, so sama juga dengan kes ni. Okey, anhidride. Okey, ni dah bagi contoh-contoh anhidride lah. Ethanoic anhidride maksudnya dia buat kat sini ada gabungan antara 2 karbon dengan 2 karbon. Ini dah buat gabungan antara 3 karbon dengan 3 karbon. Bermaksud di sini kemungkinan ethanoic acid bergabung sesama ethanoic acid. Keluarlah 2 karbon. Kiri 2 karbon, kanan 2 karbon. Ataupun propanoic acid ni bergabung sesama propanoic acid. So keluarlah kiri 3 karbon, kanan 3 karbon. Tapi yang kita nak ni lah. Belah kiri 2 karbon, belah kanan
satu karbon. So keluarlah sebagai anhydride. Okey, tadi kita tengok tadi asid anhydride dihasilkan oleh gabungan dua karboksilik asid. Sama ada dua gabungan tu boleh jadi gabungan karboksilik asid yang sama ataupun dua gabungan yang berbeza. So tak ada masalah. Okey, jadi ada satu lagi keadaan di mana karboksilik asid, ini karboksilik ni, okey, boleh bergabung dengan asid klorat iaitu C double bond O Cl. Ni COOH. Ni C double bond O Cl. Jadi dua-dua ni pun boleh bergabung untuk menghasilkan asid anhydride. Cuma O yang diguna di tengah ni adalah O daripada karboksilik. Dia tak guna klorin. Jadi dia akan guna O daripada karboksilik. Sebelah kanan ni mari daripada asid anhydride. Okey, beza dia ada klorin. Asid klorat ni dia ada klorin. Okey, contoh karboksilik ni ada 3 karbon. Klorat ni, asid klorat ni ada 2 karbon. Bila bergabung, kita tengok sebelah sini mari daripada karboksilik. Sebelah kanan mari daripada asid klorat. So keluarlah asid anhydride. Jadi dua kaedah lah nak menghasilkan asid anhydride. Sama ada guna dua-dua karboksilik ataupun guna karboksilik bersama-sama dengan asid klorat. Okey, seterusnya karboksilik COOH kita boleh ubah ataupun kita boleh guna untuk menghasilkan amide. Kita boleh guna untuk menghasilkan amide, di mana amide ni dia ada karbon double bond O bersama-sama dengan kumpulan N iaitu nitrogen. Jadi macam mana cara nak menghasilkan amide? Okey, jadi kita boleh guna amonia bersama-sama dengan karboksilik asid. So dia kata di sini bahawa carboxylic acid react with ammonia or amine followed by heating. Dia kena ada heating. Jadi dia boleh guna ammonia. Ammonia ni adalah NH3. Dia juga boleh guna amin. Amin ni N yang ada R. Okey, dua-dua ni boleh guna untuk form amide. Okey, so kalau kita tengok sini, karboksilik dia ada C double bond O OH campur dengan amonia. Okey, tempat yang dia nak tukar adalah sini. Dia nak tukar sini. Dia nak keluar. Dia akan keluarkan OH dan diganti dengan NH2. Okey, NH2 ni mari daripada amonia. So dapatlah amide. Okey, amide tadi seperti yang semaklumkan, amide dia ada double bond O, C double bond O, lepas tu dia sambung dengan N. N ni boleh jadi H, boleh jadi R lah. Yang penting C double bond O bersambung dengan N. Dapatlah amide. Okey, contoh dah kita tengok. Amide yang saya kata tadi dia boleh guna amonia, dia juga boleh guna amonia dan juga amin. Okey, so sekarang ni contoh kita ada karboksilik. So kita fokus nak buat adalah OH ni. Nak buat OH. Okey, so sekarang ni react dengan amonia and then heating. Dia kena wajib heating ni. Kalau tak heating tak jadi. Amonia lepas tu heating. Apa berlaku? Saya kata tadi OH keluar. Ni akan keluar. Diganti dengan siapa? Diganti dengan, kalau amonia diganti dengan NH2. So dapatlah amide. Okey, C double bond O kekal. Okey, kedua, amide dia boleh dihasilkan daripada amin. Jadi dengan menggunakan amonia yang ada satu kumpulan R sini. RNH2. Okey, terus macam tadi juga, N akan attach kepada karbon double bond O. Cuma N ni dia ada
dia bawa bersama-sama dengan art. Okey, sebab art ni mari daripada and art. Okey, itu primary amin. Okey, dan kita juga boleh guna and yang ada dua art. And yang ada dua art. Jadi, dia akan ganti and bawa bersama-sama dengan art 2. Situ je beza dia. Jadi, kalau ammonia, and dia hanya ada H. NH2. Kalau primary amin, and dia ada satu art. Secondary amin, and dia ada dua art. Tertiary amin tak boleh guna sebab syarat dia mesti ada satu hidrogen. N ni mesti ada at least satu hidrogen supaya dia boleh buat bond dengan carbon. Dia keluarlah hidrogen dia bergabung dengan OH. Okey, contoh kalau kita tengok. Okey, R C double bond O OH. Okey, campur dengan seambil yang primary. Dia ada R, ada N ni ada 2H. Okey, lepas tu heating. Apa berlaku? Okey, R, C double bond O kekal. Dan dia replace dengan N. Okey, N ni dia kena buai so H dia. Dia akan kekalkan dua lagi yang lain. Ni, kau ni kekal. Dia akan bawa R dan juga H. H dia keluar bersama-sama dengan OH. Keluar sebagai air. So, gitulah formation of amide. So, formation of amide ni dia termasuk dalam derivative of carboxylic acid. Jadi, asalnya carboxylic bergabung dengan kumpulan N, dia akan jadi amide. Seperti yang kita maklumlah dalam functional group tu ada nama dia carboxamide. Ni adalah carboxamide ni adalah ni lah amide ni. Dia datang daripada carboxylic. Okey, contoh dah kita tengok dia guna carboxylic ni. So carboxylic dia guna tak ada masalah. Yang penting kita fokus tempat mana yang dia akan bertukar. Okey, so carboxylic dia akan bertukar di mana OH, sekata tadi OH ni akan keluar. Kita fokus situ dulu. Okey, dia akan keluar. Siapa yang akan ganti tempat OH? So kalau kita tengok senarai ni, ada ammonia, excess ammonia dengan heating. Jadi ammonia akan replace tempat OH. Dia akan replace NH2 sini. So dapatlah amide. Okey, yang kedua. Dia guna CH3NH2. Jadi fokus kita, siapa yang akan replace OH? Yang akan replace OH adalah N. Jadi N yang akan sambung dekat C. Jadi N akan bawa bersama-sama dengan CH3. So dapat sini NHCH3. CH3 ni adalah art yang kita bincang tadi. Okey, contoh yang ketiga. N ni ada dua carbon ataupun ada dua art. Jadi fokus kita adalah N yang akan attach kepada carbon double bond. N ni ada dua cabang art ataupun metil. So dapatlah amide. So beza dia adalah ni lah. Amide ni ada NH2. Amide ni ada NH, ada satu art. Amide ni ada dua art. Beza situ. Sebab dia menggunakan amin dan juga ammonia yang berbeza-beza. Okey, yang ni dia bagi penyataan di mana dia kata amide ni biasanya disediakan bukan daripada carboxylic direct. Biasanya dia sedia daripada alkohol. Contoh ini alkohol ni. Okay, dia akan menggunakan alkohol. Alkohol dia tukar kepada dia menggunakan carboxylic. Carboxylic dia tukar dulu kepada asil klorat. Asil klorat yang ada klorin. Tadi kita belajar ni, OH boleh tukar dengan klorin dengan menggunakan salah satu benda ni. Dia ada tiga tadi. Okay, so daripada gon ni barulah dia replace kepada NH2.
Jadi sama macam konsep kau ni. Maksudnya dia tak pergi direct. Dia tukar dulu kepada asid klorat. Baru dia jadi amide. Tadi kita belajar karboksilik direct tukar jadi amide. Okey, contohnya gini lah. Okay, kalau kita tengok sini. Okey, ini adalah karboksilik. Dia ada COOH. Dia tukar dulu kepada klorin. Dia jadi klorin dulu. Barulah dia tambah NH3, dia tambah amine primer, dia tambah amine sekunder. Dan produk dia adalah amide. Okey, dia pergi kepada gon ni dulu. Dia tak pergi direct dekat sini. So, dua-dua ni boleh. Karboksilik direct kepada amide pun boleh. Karboksilik hasilkan asid klorat dulu, lepas tu baru jadi amide pun boleh juga. So, tak ada masalah. Dua-dua boleh berlaku tindak balas. Okey, dan yang terakhir, so kita tahu karboksilik ni dia mari daripada mana? Asal silahnya karboksilik ni mari daripada alkohol. Kita tahu yang mari daripada alkohol ni. Alkohol primer. Sebab dia nak form karboksilik, dia mesti alkohol primer duduk di hujung. Okey, jadi dia boleh mengalami reduction. Karboksilik dia boleh mengalami reduction dengan menggunakan ejen ni. Liah followed by hydrolysis. Okay, jadi kita ambil karboksilik, undergo reduction, guna reagen ni LiAlH4 followed by hydrolysis, ataupun kita boleh guna reagen reduction yang lain. Hasilnya adalah primary alkohol. Keluar balik alkohol asal dulu. Kita belajar dulu alkohol primer mengalami oxidation. Dia jadi gini. Oxidation. Menghasilkan karboksilik. Karboksilik mengalami reduction. Menghasilkan primary alkohol balik. So, benda sama je. Adik-beradik. Karboksilik jadi primary. Tapi syarat dia primary alkohol lah. Sebab apa syarat primary alkohol? Sebab dia nak ambil bahagian hujung karbon. Karboksilik mesti berada di hujung karbon. Kalau secondary karbon, tak jadi. Dia jadi keton saja. Dia tak jadi karboksilik. Okey, tu tindak balas yang berlaku kepada karboksilik. So, boleh study balik lah. Ada nampak banyak. Tapi bila kita tengok, ada benda-benda yang berulang lah. Ataupun mungkin benda yang lain. Tetapi konsepnya sama. Contohnya oxidation, reduction, substitution. So, benda sama ya. Berulang-ulang. Cuma compound yang kita guna, compound yang berbeza-beza. Okey, dan poin yang terakhir yang ada dalam nota kita ni adalah, okey, dia discuss pasal ni. Okey, dia discuss pasal methanoic acid. Kenapa dia bincang pasal methanoic acid? Okey, ni adalah the simplest carboxylic acid. Simplest ni maksudnya carboxylic acid yang paling simple, kecil. Satu karbon saja, methane. Okey, jadi disebabkan dia hanya satu karbon, tak ada sebarang cabang. Jadi dia ada special properties lah. Okey, so apa dia special dia? Dia kata methanoic acid molecule, okey, dia ada both. Dia ada dua sifat. Sifat pertama, dia ada sifat karboksilik. Yang kedua, dia ada sifat karbonil. Dua-dua ada. Karboksilik iaitu COOH, karbonil C-O saja. Jadi, show the properties of both carboxylic and aldehyde. It also show reducing properties in reaction with acidified KMnO4, K2Cr2O7 and toluen reagent. Bermaksud di sini, apabila dia bawa sifat karbonil, dia boleh mengalami oxidation. Kalau karboksilik,
kita belajar sebelum ni tak boleh mengalami oxidation, tapi karbonil dia boleh oxidize. Sebab karbonil kita tahu kalau aldehyde boleh oxidize. Karboksilik dia tak boleh oxidize, tapi dia boleh reduce ataupun reduction. Okay, contoh kita tengok dah tindak balas dia. Okay, contoh ni metanoic acid. Dia ada C double bond OOH dan dia ada H yang sini. Sebab dia simple kan, dia C dengan H. Okay, dia undergo oxidation. So dia boleh undergo oxidation dengan KMnO4 H plus heating. Okay, dia hasilkan apa? Dia bukan hasilkan compound organik, tapi dia menghasilkan carbon dioxide and water. Okay, dua benda tu saja, carbon dioxide and water, dan ada brown precipitate. Brown precipitate ni refer kepada Mn2+ lah. Jadi dalam penggunaan KMnO4, observation ni adalah brown precipitate berserta dengan clear solution. Kita dapat kan, dia dapat warna purple decolorized. Okey, yang kedua dia boleh react dengan ni. Yang kita belajar itu KAgNH3 ni adalah toluen reagent. Okey, di mana bila dia guna toluen, dia adalah bersifat karbonil, iaitu aldehyde. Dia akan bagi result positif dengan toluen. So produk dia sama juga, dia akan produce carbon dioxide and water. Cuma dia ada mendakan ataupun Ag solid bertindak sebagai silver mirror. Jadi Ag solid akan menghasilkan silver mirror di cermin tu. Ini dua reaction yang boleh dilakukan oleh metanoic acid. Kalau karboksilik acid lain tak boleh. Dua karbon ke, contohnya ethanoic acid, propanoic acid tak boleh. Hanya metanoic acid sahaja yang boleh mengalami oxidation dengan KMnO4 H+ dan juga dengan Ag ataupun toluen reagent. Okey, so ingat gitulah. Sebab dia adalah special carboxylic acid. Okey, dia ada sifat beza dengan orang lain. Okey, tu saya rasa tu saja untuk chemical properties of carboxylic acid. So kita dah cover keseluruhan chemical properties of carboxylic acid. Jadi lepas ni kita dah boleh buat latihan, terutamanya latihan tutorial dan juga enrichment, di mana dia akan mengukuhkan lagi kefahaman kita terhadap tindak balas yang berbeza-beza ni dalam organik. Sebab kalau kita baca teori saja, kita baca teori, kita rasa ingat dan faham dah. Tapi bila kita jawab soalan, kita akan dapat lebih lagi, lebih kefahaman dan juga lebih ingatan. Sebab benda kita buat, kita akan ingat lah berbanding dengan benda yang kita baca saja. Okey. So sekian dulu untuk chapter 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.